Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, malam ini seperti yang dirancangkan, Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita meneruskan pemahaman kita, mengukuhkan lagi apa yang kita telah ketahui tentang sinopsis juzuk-juzuk di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita pada malam ini akan memasuki juzuk yang ke-17. Juzuk yang ke-17 ini bermakna kita telah pun sama-sama melalui 16 juzuk. Moga-moga Allah memberikan kemudahan kepada kita pada malam ini. Allah melapangkan dada kita, Allah memberikan kefahaman yang mendalam kepada kita, Allah menghilangkan segala halangan-halangan untuk kita memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, untuk nota rujukan seperti yang saya akan paparkan di skrin Zoom ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil nota yang ada pada link drive Google yang menyimpan kesemua nota-nota daripada sinopsis juzuk yang pertama, begitu juga sehinggalah juzuk pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi sesiapa yang tidak berkesempatan untuk mengikuti pada hari-hari yang sebelumnya, tuan-tuan juga boleh melihat kembali rakaman ataupun tuan-tuan boleh melihat rakaman dalam dua channel. Tuan-tuan boleh lihat sama ada di YouTube ataupun tuan-tuan boleh lihat kembali di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Baik, kita terus kepada juzuk yang juzuk ke-17 pada malam ini. Kita lihat apakah komposisi bagi juzuk yang ke-17. Baik. Juzuk yang ke-17, tuan-tuan dan puan-puan, adalah juzuk yang merangkumi dua surah yang penuh, iaitu surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Kesemua surah Al-Anbiya ini yang berjumlah 112 ayat, ia berada pada juzuk yang ke-17. Okey. Surah Al-Anbiya ini tuan-tuan boleh temukan pada muka surat 322 sehingga muka surat 331. Manakala surah yang kedua yang membentuk juzuk yang ke-17 adalah surah Al-Hajj, surah yang ke-22, 78 ayat kesemua sekali bagi surah Al-Hajj, yang mana ayat-ayat ini boleh ditemukan pada halaman 332 sehingga 341. Jadi itulah serba ringkas maklumat tentang surah-surah yang membentuk juzuk yang ke-17. Baik. Apabila kita sebut tentang nama surah Al-Anbiya, kita tahu maknanya adalah apa? Adalah surah
berkenaan dengan nabi-nabi ataupun surah para nabi. Apabila kita sebut nama surah Al-Hajj, Al-Hajj merujuk kepada surah yang ada kaitan dengan ibadah haji. Okay. Jadi surah para nabi, surah ibadah haji berada pada juzuk yang ke-17. Apa perkaitan surah para nabi dengan surah tentang ibadat haji? InsyaAllah nanti kita akan sama-sama mengetahui tujuan bagi surah Al-Anbiya dan tujuan bagi surah Al-Hajj. Tapi secara ringkas, daripada nama surah ini, moga-moga tuan-tuan boleh ingat. Ya. Masuk juzuk 17, kita ingat surah yang ada kaitan dengan para nabi dan surah yang ada kaitan dengan haji. Ingat surah haji, surah yang ke-17. Ingat surah para nabi adalah surah yang juzuk yang ke-17. Baik. Tuan-tuan, kita lanjutkan dengan mencari kesinambungan pembukaan juzuk yang ke-17 dan penutupan bagi juzuk yang ke-17. Okey, setiap kali kita belajar pada setiap juzuk, kita ambil sedikit ruang masa untuk kita melihat kombinasi antara pembuka juzuk dengan penutup juzuk. Kalau kita melihat pada ayat yang pertama dalam surah Al-Anbiya, kita akan menemukan Allah menyebutkan tentang hari kiamat. Allah menyebut tentang hari penghisapan, hari penghitungan amal yang dekat kepada manusia. Maknanya pembuka juzuk 17 surah Al-Anbiya dimulakan dengan Allah mengingatkan kita semua tentang hari penghitungan amal yang sudah dekat. Manakala kalau kita lanjutkan sehingga kepada penghujung juzuk yang ke-17, iaitu kita lihat pada ayat yang terakhir bagi surah Al-Hajj, kita ambil ayat yang ke-8. Ayat yang ke-78 ini Allah menyebutkan tentang perintah supaya manusia ini dia menyerahkan diri kepada Allah. Dia kena tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah penutup bagi surah ibadat haji. Nanti kita akan kupas apa kaitan surah ibadat haji dengan ketundukan, dengan penyerahan diri. Jadi kalau kita gabungkan antara kedua-dua maklumat ini, kita boleh buat kesimpulan dia. Kalau kita gabung pembuka juzuk 17 dengan penutup juzuk yang ke-17, kita lihat di bawah tu, okay. Kita ini sebenarnya pada juzuk yang ke-17 ini juga seperti kesimpulan kita boleh buat sebenarnya pada juzuk 17 ni sebenarnya hujung dia, juzuk 17 ni Allah sebenarnya ingin kita semua tunduk kepada dia. Kita masuk Islam, kita dah masuk Islam, maksudnya kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Apabila kita menyerahkan diri kepada Allah, taat pada Allah, dengar cakap Rasul, tunduk kepada perintah-perintah Allah, maka apabila kita kaitkan dengan pembuka, maka Allah akan memberikan pertolongan dan Allah akan memberikan perlindungan kepada kita di hari penghitungan amal. Jadi kesimpulan yang kat bawah ni, kalau kita lihat pada yang di bawah yang warna merah ni, di sini sebenarnya kita membuat kombinasi setelah kita melihat apa pembuka dan kita juga melihat kepada penutup. Dan sebenarnya inilah maklumat sebenarnya yang Allah nak sampaikan pada surah Al-Anbiya nanti dan juga surah Al-Hajj. Okey, moga-moga kita selesai juzuk 17, kita keluar daripada juzuk yang ke-17 ini
kita semakin apa? Semakin jadi manusia yang taat pada Allah, tunduk kepada Allah. Kenapa kena taat dan tunduk kepada Allah? Kerana kita semua akan pergi bertemu dengan Allah dan kita akan dihisab oleh Allah, dihitung amalnya. Jadi siapa-siapa yang nak selamat di hari perhitungan amal, kan, siapa yang nak Allah tolong dia, siapa nak Allah lindung dia, ada pada juzuk yang ke-17. Okey, moga-moga penjelasan ringkas ini memberikan kita apa permulaan untuk kita masuk kepada juzuk yang ke-17 secara keseluruhan. Okay. Mari kita lihat terlebih dahulu perbincangan tentang surah Al-Anbiya. Okay. Cuma dalam nota tu saya tak letakkan kategori surah, tapi kita sedia maklum tuan-tuan, surah Al-Anbiya ni dia adalah surah apa? Surah Al-Anbiya ni tuan-tuan adalah surah Makkiyah. Dia adalah surah Makkiyah. Makkiyah tu apa? Mana-mana surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ia dipanggil surah Makkiyah. Mana-mana ayat yang turun, dia panggil surah Makkiyah. Okay. Kalau tuan-tuan masih ingat kenapa dalam nota tu saya tidak letakkan kategori surah Al-Anbiya, kerana kita sudah pun melalui waktu kita bincang. Ingat kalau tuan-tuan masih ingat pada juzuk yang ke-7 dulu. Kan, mula-mula kita masuk juzuk 7 ketika mana kita sampai kepada surah Al-An'am. Kalau kita masih ingat surah yang ke-6. Sekarang kita dah masuk surah yang ke-21. Jadi tuan-tuan kena rujuk balik nota pada juzuk yang ke-7 dan juga juzuk yang ke-8 lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-An'am, tuan-tuan tengok dalam surah Al-A'raf, kita telah menjelaskan mana-mana surah kalau ia adalah surah Makkiyah, seperti surah Al-An'am, surah Al-A'raf dan surah yang lain-lain, dalam surah tersebut ia akan memberikan tumpuan kepada perbincangan tentang akidah, perbincangan tentang rukun iman yang 3. Okay, bukan bermaksud rukun iman tu hanya 3, tetapi penekanan kepada 3 ini, yang pertama menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang al-ilahiyat, ketuhanan. Lepas tu akan ada cerita tentang para rasul. Kemudian ada menceritakan tentang hari kiamat. Okey, jadi kalau kita belik-belik nanti waktu kita tengok dekat segmen surah Al-Anbiya, kita akan tengok kumpulan ayat 112 ayat surah Al-Anbiya ini, kita akan mendapati ia akan menjurus kepada 3 tema ini. Cerita tentang Allah, cerita tentang rasul-rasul, cerita tentang hari kiamat. Okay, ini penerangan awal sebelum kita memasuki kepada segmen bagi surah Al-Anbiya. Okey. Oleh yang demikian, jika tuan-tuan masuklah kepada mana-mana surah pun selepas ini, terlebih dahulu tuan-tuan kena dapatkan maklumat. Surah yang sedang dirujuk, yang nak dibaca ni surah Makkiyah atau Madaniyah. Okay. Dapatkan maklumat itu terlebih dahulu. Jadi jika ia surah Makkiyah, dia akan membincangkan 3 topik ini. So, moga-moga kita ingat kembali apa yang pernah kita bincangkan tentang surah Makkiyah, terutama pada juzuk yang ke-7 surah Al-An'am dan juga juzuk yang ke-8 surah Al-A'raf. Kenapa kita kata kita bincangkan pada juzuk 7 dan 8? Kerana kita masih ingat lagi, okay, surah pertama dalam susunan surah-surah dalam Quran, surah pertama yang ia adalah surah Makkiyah
adalah surah Al-An'am. Kalau kita belajar suratul Fatihah, ulama berbeza pandangan. Ada kata Makkiyah, ada kata Madaniyah. Tapi kalau suratul Baqarah, Al-Amran, An-Nisa, An-Nisa, Al-Ma'idah, dia adalah surah apa? Madaniyah, 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 Madaniyah. Tapi apabila kita masuk surah ke-6 Al-An'am, dia dah masuk surah Makkiyah. Okay, jadi kalau tuan-tuan dah jelas kedudukan kategori surah Al-Anbiya itu adalah surah Makkiyah, maka mari kita dalami lagi dengan kita melihat kepada segmen ayat bagi surah Al-Anbiya. Okay. Untuk segmen ayat surah Al-Anbiya ini, kerana dia keseluruhan ayatnya berada dalam satu juzuk yang sama, maka kita menggunakan pendekatan memulakan dengan menerangkan pembukaan surah Al-Anbiya. Okay, tuan-tuan, seperti yang telah pun kita lalui sebelum ini, jika ada pembukaan, mesti ada penutupan. Okey, jadi kalau kita merujuk kepada pembukaan, kita ambil ayat 1 sehingga ayat 3 suratul Al-Anbiya. Okey, kalau kita tengok penutup surah Al-Anbiya, kita boleh lihat penutupnya ada pada ayat 92 sehingga ayat nombor 112. Ini penutup bagi surah Al-Anbiya. Kalau pembuka ayat 1 sampai ayat 3. Kalau penutup kita ambil ayat 92 sampai ayat nombor 112. Okey, di antara pembuka dengan penutup kita letakkan dengan istilah dengan istilah bahagian-bahagian. Oh, saya dah terpergi bahagian 2. Okey, tak apa. Nanti boleh betulkan. Sekejap tuan-tuan ya. Izinkan saya mengedit sedikit maklumat. Okey, sekejap ya. Bahagian 1, bahagian 2. Sekejap ya. Okey. Okey, mari kita kembali melihat di skrin Zoom ni. Okey, sekejap. Okey, mari kita lihat pada pembukaan bagi surah Al-Anbiya. Okey, tuan-tuan, sekali lagi saya terangkan. Okey, pendekatan yang kita gunakan, kalau surah itu kita bahagikan segmen ayat dia ada pembuka, maka dia mesti ada penutup. Okey, jadi di antara pembuka dengan penutup, kalau pendekatan yang kita gunakan dalam sesi ulang kaji ini, kita gunakan kepada istilah bahagian. Kalau tuan-tuan nak tulis kandungan pun boleh. Kandungan 1 ke, bahagian 1 ke boleh. Tak jadi masalah. Okey, ini cuma kaedah sahaja. Ini semua pendekatan untuk kita kumpulkan ayat-ayat itu pada satu tema yang boleh diringkaskan. Kita letak ada bahagian 1 dan ada bahagian 2. Okey, tuan-tuan, kita tengok dulu kepada pembukaan. Okey, surah Al-Anbiya ni Allah membukanya 3 ayat yang pertama, Allah menyebut tentang hari perhitungan amal yang sudah dekat. Maknanya surah Al-Anbiya ni mula menyebut tentang hari akhirat. Dan Allah juga menyebutkan tetapi manusia yang ada itu dia lalai nak mengambil peringatan tentang hari akhirat. Okay, so kalau kita tengok pada ayat dia secara jelas, kalau tuan-tuan ada mushaf, tuan-tuan ada Quran terjemahan, tuan-tuan boleh buka pada muka surat 322. Tuan-tuan jumpa pada baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga, kita akan dapati Allah kata apa pada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
Allah kata, telah hampir datang kepada manusia hari perhitungan amalnya. Sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan berpaling daripada hari perhitungan amal. Berpaling maksudnya mereka tidak mempedulikan persiapan untuk bertemu berada pada hari perhitungan amalnya. Okey, ini adalah pembuka bagi surah Al-Anbiya. Okey, apa berkaitan dengan nama surah itu surah para nabi? Okey, tentu ada kaitan. Kaitannya adalah para nabi yang Allah utuskan ini, salah satu apa yang dicakapkan, apa yang disampaikan kepada umat-umatnya sudah pasti ada diingatkan tentang hari akhirat. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pun sering mengingatkan kita tentang hari akhirat, hari kebangkitan, hari perhitungan amal. Itulah di antara konten dakwah para nabi adalah membawa umatnya untuk memikirkan tentang hari akhirat. Itulah perkaitan permulaan tentang hari akhirat dan dikaitkan dengan nama surah itu adalah para nabi. Okay. Apabila kita perincikan lagi segmen ayat yang berikutnya, iaitu kalau kita masuk kepada ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-47. Ayat ketiga sampai ayat nombor 47 ni, okey, fokusnya tentang apa? Okey, fokusnya sebenarnya adalah tentang fokusnya sebenarnya tentang apa tentang ni? Kita ingat dia punya trigger dia. Dia punya fokusnya tentang apa yang ini? Syubhat orang-orang musyrikin. Ini dia panggil apa? Ini dia panggil syubhat orang-orang yang dia tak percaya tentang Rasul yang Allah utuskan. Lepas tu mereka juga tidak percaya kepada wahyu, terutama kepada Al-Quranul Karim. Jadi sasaran ayat ni, ayat 3 sampai 47 ini, dia disasarkan kepada kaum musyrikin Makkah. So mereka ni telah mengeluarkan, mereka ni sebenarnya ada banyak perkara yang mereka duduk petikaikan. Dalam istilah tu dipanggil asyubahatulah, perkara yang ragu-ragu, perkara yang mereka petikaikan. Itu kita letakkan dalam istilah syubhat-syubhat. Okey, tetapi syubhat-syubhat itu tentang apa? Yang paling utama tentang Rasul itu sendiri. Mereka nak terima ke mereka nak tolak? Mereka cakap apa dekat Rasul tu? Itu dipanggil syubhat-syubhat. Lepas tu pula bukan mereka hanya kata pada Rasul yang Allah utuskan itu. Mereka juga telah mengata yang bukan-bukan tentang Al-Quranul Karim. Okey, itu syubhat-syubhat dia. Berada pada ayat 3 sampai 47. Okey. Tetapi bukan sekadar Allah membentangkan apakah pertikaian mereka, keraguan mereka terhadap Rasul dan juga Al-Quran. Allah juga sebenarnya, kalau kita baca pada ayat-ayat itu, Allah juga sebenarnya telah mendatangkan bantahan-bantahan, ada penolakan. Okey, maksudnya apabila Allah kemukakan bentuk-bentuk syubhat mereka, maka Allah datangkan juga macam mana nak bantah, macam mana nak tolak syubhat-syubhat itu. Okey, kedua-dua maklumat ini tuan-tuan akan jumpa pada ayat 3 sampai ayat 47. Okey. Seperti yang saya pernah sebut sebelum ini tuan-tuan, untuk membaca keseluruhan ayat 3 sampai 47 tak cukup waktu dalam tempoh 1 jam ataupun 1 jam suku ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan kenalah merujuk setiap ayat daripada ayat 3 sampai ayat 47.
Kita akan dapat maklumat yang lebih jelas. Contohnya, apa bentuk-bentuk yang mereka petikaikan Rasul ni? Apa bentuk-bentuk yang mereka kata bukan-bukan tentang Quran ni? Macam mana Allah membantah pertikaian mereka tentang Rasul dengan Al-Quran? Maka tuan-tuan kena buka ayat-ayat ini. Okey. Namun begitu, saya tunjukkanlah sedikit contoh-contoh syubhat-syubhat orang yang mendustakan Rasul dan Quran ni. Okey, dalam nota tu saya bawa contoh ringkas saja tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian yang pertama ni, tengok ya, perincian bahagian yang maafkan saya. Dia bukan bahagian 2, tuan-tuan kena tukar, ni adalah bahagian 1 Sebab kita sedang bincang tadi adalah bahagian 1. Okey. Dalam nota saya tulis bahagian 2, tuan-tuan kena betulkan. Sebenarnya ia adalah bahagian 1. Okey. Kalau kita tengok dekat perincian ni, tajuk pun perincian. Okey. Penolakan terhadap Rasul dan juga Al-Quranul Karim sebenarnya dia sampai ayat nombor 20 sahaja. Sedangkan kita senarai sampai berapa? Sampai 47. Kan? Tapi pecahan dia kalau nak pecahkan lagi, ayat 3 sampai 20 dia kaitan dengan Rasul dan Quran. Dan kalau kita tengok ayat nombor 21 sampai 35, sebab itu kan ayat 20 kan. Ayat 20, dia pergi 21 sampai ayat 35, yang ini syubhat mereka tentang Allah. Ini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ini tentang Rasul, kalau yang ini tentang Al-Quran. Okey. Tadi kita dapat dekat sini maklumat dia. Okey. Ini kalau kita perincikan lagi lah. Okey. Saya bagikan contoh, sedikit contoh untuk berikan tuan-tuan sedikit lagi semangat untuk membaca ayat by ayat. Saya tunjukkan contoh. Okey. Tadi kita buat contoh apa? Yang ni kan? Yang ini kita pecahkan daripada yang di sini kan? Betul tak? Ini ayat 3 sampai 47. Tapi kalau kita pecahkan lagi, akan keluarlah maklumat ini. Betul tak? Okey, dapatlah ayat 3 sampai 20. Okey. Sekarang saya pecahkan, saya detailkan lagi 3 sampai 20 ni tentang apa? Okey, mari kita lihat pecahan dia. Okey, jadi kalau kita lihat, kita akan jumpa maklumat macam ni. Nampak tak? Perincian ayat 3 sampai 20. Okey, kalau kita pecahkan lagi, kita akan jumpa maklumat ini. Okey. Yang ini, yang ayat 3-6 ni, sebenarnya mereka yang kat sini, mereka mempertikaikan tentang siapa? Mereka mempertikaikan tentang Rasul. Macam mana mereka mempertikaikan tentang Nabi SAW tentang Rasul tu? Mereka kata Rasulullah ini, mereka persoalkan, kenapa Rasul itu dia manusia macam mereka? Itu dia panggil syubhat tentang Rasul. Kemudian mereka tak nak beriman selagi mereka tak nampak mukjizat depan mata mereka. Itu juga sebagai syubhat. Kita orang beriman, kalau kita tak nampak mukjizat pun, kita tetap akan bersetuju, beriman, meyakini Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Sekalipun dia manusia macam kita. Okey, so ini ayat 3 dan ini ayat 6. Okey, kalau pasal Quran pula, kalau tentang Al-Quran pula, kalau tuan-tuan pecahkan, tuan-tuan baca, ini saya tunjukkan ini nak bagi tuan-tuan lebih kalau tuan-tuan baca, pecahkan, tuan-tuan baca ayat per ayat, tuan akan dapat lebih lagi maklumat lebih mendalam. Okey, contohnya syubhat tentang Quran tu apa? Contoh, mereka kata Quran ni sebenarnya adalah apa? Mereka kata Quran ni sebenarnya, mereka kata Muhammad yang bacakan Quran itu sebenarnya ilmu sihir tu. Itu dekat ayat nombor 3. Lepas tu mereka kata, alah Quran tu, ayat Quran tu sebenarnya ada mimpi-mimpi karut Muhammad tu sebenarnya. Muhammad mimpi tu. Lepas tu dia minta orang tulis. Itu
pertikaian mereka tentang Quran. Mereka juga kata Quran tu sebenarnya adalah syair-syair je, ini ayat 5. Lepas tu kita boleh jumpa lagi, mereka kata Quran itu direka cipta oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi tu tak akan dapati ada banyak maklumat tambahan betul tentang sihir, tentang mimpi-mimpi karut, tentang syair, tentang direka cipta. Maklumat ini kalau tuan-tuan nak dapat seperti ini, maka tuan-tuan kenalah buka daripada ayat 3, 4, 5, 6, 7 sampailah yang ke-20. Cuma dalam pengisian ini, kita menggunakan pendekatan apa? Kita hanya menggunakan pendekatan menyenaraikan secara besar saja. Ni, kita hanya kata dalam ayat 3 sampai 47 ini ada tentang syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat tentang apa? Tentang Rasul, tentang Al-Quran. Tadi ada juga kaitan dengan Allah. Tapi bukan sekadar pembentangan syubhat, Allah juga membuat bantahan. Jadi usaha kita semualah kena bukalah daripada ayat 3 sampai ayat nombor 47. Baik itu dalam sesi ini kita panggil sesi sinopsis. Kita bukan sesi tadabbur daripada satu ayat kepada satu ayat. Okay, moga-moga tuan-tuan jelas. Okay. Apabila kita lanjutkan lagi perbincangan bagi segmen ayat yang berikutnya, kita akan jumpa tentang ayat nombor 48 kan, tadi 47 kan. Dan ayat nombor 48 sampai 91. Tuan-tuan bayangkan. Ayat 48 sampai 91. Daripada 112 ayat tu, Allah Ta'ala mengemukakan tentang siapa? Para Rasul. Bukan satu Rasul, tapi ada ramai Rasul. Okey, dekat bahagian 2 ni lah ada kaitan dengan nama surah yang kita belajar tadi. Surah itu adalah surah Al-Anbiya. Jadi kalau nak tahu surah Nabi-Nabi, Nabi apa? Siapa para Nabi tu? Maka tuan-tuan kena memasuki bahagian kumpulan ayat 48 sampai 91. Maka tuan-tuan akan tahu siapa para Rasul itu. Kan? Kita kena buka ayat 48 sampai 91. Okay, tapi tuan-tuan jangan bimbang. Saya ambil kesempatan dengan rahmat Allah, dengan inayah dan juga bantuan dari Allah, dapat kita senaraikan para Rasul itu siapa. Okey. Para Rasul ni sebenarnya tuan-tuan akan menemukan ada 17 Nabi. Ada 17 Nabi Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya. Mungkin kerana banyaknya para disebutkan kisah para Nabi ini, maka surah itu dikaitkan dengan nama surah Al-Anbiya. Okey, ada berapa ayat kesemua sekali? Ada 44 ayat. Dan surah ni sebenarnya adalah merupakan di antara surah yang paling banyak Allah memperincikan tentang para Nabi. Okey, sebelum kita nak tahu 17 Nabi ni siapa, tuan-tuan ingat tak? Waktu kita belajar juzuk yang ke-7 sebelum ini dalam surah Al-An'am, tuan-tuan masih ingat ada berapa nama Nabi yang Allah ada sebutkan dalam surah Al-An'am? Okey, tak apa, saya tanya saya jawablah. Kan, mungkin tak ingat juga kan. Saya pun kalau tanya pun tak ingat juga. Tapi saya sempatlah merujuk dekat nota juzuk 7, tuan-tuan akan jumpa ada penyebutan 18 nama Nabi. Tapi sekadar menyebut nama Nabi. Tapi tidak memperincikan kisah para Nabi itu. Ada 18 para Nabi. Nak tahu 18 para Nabi itu Nabi apa?
tuan-tuan dan puan-puan kena merujuk kepada surah Al-An'am juzuk yang ke-7. Nanti tengok. Okey, lepas tu tuan masih ingat lagi tak waktu kita belajar juzuk yang ke-8 surah Al-A'raf, sebelum ni kita juga pernah melalui, ingat lagi tak, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni masih ingat tuan-tuan pada juzuk yang ke-8 yang kita jumpa surah Al-A'raf ni, surah Al-A'raf ni ingat lagi tak? Separuh. Ada 7 kisah Rasul, Ustaz. Okey. Separuh daripada, ada 7 1, 3. Okey, betul, ada 7 para Rasul. Separuh daripada surah Al-A'raf adalah kisah para Rasul. Nanti tengok balik. Ya, ada 119 ayat dalam surah Al-A'raf ada menyebut tentang kisah 7 para Rasul. Nak tahu Rasul tu apa? Kita kena kembali melihat juzuk yang ke-8. Tak apa, nota ada. Kalau siapa-siapa yang belum ni dia tak dapat lagi nota, tuan-tuan ambil saja di link drive Google yang kita ada kongsikan. Kalau dekat siapa yang ikut Zoom, dia boleh tengok dekat ruangan chat tu. Dia ambil dekat ruangan chat tu. Lepas tu kalau di FB page, tuan-tuan tengok dekat bahagian komen. Ada diletakkan link. Ataupun kalau dekat WhatsApp pun kita dah hantar dekat poster, kita dah letak dah. Okey, nak tahu link video kat mana sebagainya. Kita tengok balik. Okey, lepas tu tuan-tuan masih ingat lagi pada juzuk yang ke-12 surah Hud, ada juga kita jumpa tentang para rasul. Ingat tak? Rasul tu juga ada 7. Ada 7 para rasul. Tapi itu dekat surah Hud pada juzuk yang ke-12. Tapi dekat surah Al-A'raf tu saya rasa macam dekat surah Al-A'raf tu Rasul tu rasanya dia 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maafkan saya. Kalau surah Al-A'raf dia ada 8 Rasul. Tapi dekat surah Hud juzuk yang ke-12 kita jumpa 7 Rasul. Okey, nanti rujuk balik ya supaya tuan-tuan dapat pelajari begini. Dalam surah-surah Makkiyah kita akan jumpa ada pasal Rasul, ada pasal Rasul lain, ada pasal Rasul lain. Termasuklah surah Al-Anbiya, ada 17 kisah para Nabi. Okey, mari kita lihat. 17 itu siapa? Okey. 17 kisah para Nabi ini Allah mulakan pada ayat nombor 48 sehingga nombor 80 adalah tentang kisah Nabi Allah Musa dan juga Nabi Harun alaihimussalatu wassalam. Tapi ayat ini tak banyak. Dia ada 3 ayat sahaja. Kalau selepas ayat 50, kita akan jumpa Allah menyebut kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada 21 ayat. Kalau tak silap saya, kalau saya kira lah. Tapi kalau saya tersalah, tuan-tuan tolong betulkan ya. Kisah Nabi Ibrahim. Bermula ayat nombor 51 sampai ayat nombor 71. Ada 21 ayat. Lepas tu kalau kita lanjutkan lagi, lepas ayat 71, naik ayat 72 sampai 73, kita akan jumpa kisah Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub alaihimassalam. Ada 2 ayat. Kemudian Allah datangkan kisah Nabi Allah Lut. Ada 2 ayat. Ayat 74 sampai 75. Lepas tu kalau kita baca lagi ayat dia, sambung lagi ayat nombor 76 sampai 77. Kita akan jumpa kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, 2 ayat. Baca lagi, jumpa kisah Nabi Daud dan Nabi Allah Sulaiman pada ayat nombor 78 sampai 82, ada 5 ayat. Baca lagi naik ayat nombor 83 sampai 84, kisah Nabi Ayub, dan kita akan jumpa kisah Nabi Allah Ismail, kisah Nabi Allah Idris,
kisah Nabi Allah Zulkifli pada 2 ayat. Teruskan lagi baca. Kan? Teruskan lagi baca. Jumpa lagi tak? Ha? Mana hilangnya Nabi Isa? Tuan-tuan perempuan, saya sebenarnya tertinggal. Ini ayat nombor 86 kan? Nabi Ismail Idris Zulkifli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Oh ya, betul-betul. Saya sekejap tak perempuan ya. Nabi Ayub, mana Nabi Ayub? Oh, Nabi Ayub. Nabi Ayub 83. Okey, tuan-tuan ada sedikit, betul lah. Kejap ya, saya takut saya tersalah ni. Nabi Ismail, Nabi Idris. Okey, betul. Okey, cuma tuan-tuan saya minta maaf. Saya macam mana notasi saya boleh tertinggal sekejap ya. Saya tengokkan balik. Sebenarnya ada Nabi lain. Saya tertinggal ke saya tertinggal ke innalillahi. Kejap ya. Alright. Okey tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Nanti saya bagi nota juzuk yang ke berapa? 17 ni sekali lagi. Nanti saya updatekan. Tuan-tuan, saya minta maaf. Sebenarnya ada Nabi tu, cuma macam mana saya copy paste. Okey tuan-tuan. Dekat ayat ni sebenarnya tuan-tuan kena tuan-tuan salin boleh tak? Okey. Sebenarnya selepas ayat nombor 86 ada lagi Nabi tu 87 sampai 88. Tuan-tuan tulis ya. Ini kisah Nabi Yunus. Saya tertinggal kisah Nabi Yunus. Okey. Nabi Yunus. Lepas tu kalau tuan-tuan baca dekat ayat 89 sampai ayat nombor 90, tuan-tuan akan jumpa kisah Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, dengan anak dia Yahya. Zakaria dan Yahya. Tuan-tuan tulis ya. Maafkan saya, tulisan saya ni tak cantik sebab saya tulis tangan kanan sebenarnya, tapi saya pegang mouse ni saya tulis tangan kiri. Tapi saya pegang mouse di tangan kanan. Itu dia tak cantik sikit. Dan saya minta tuan-tuan tulis Nabi yang terakhir 90 ayat 91 adalah kisah Nabi Isa dengan emak dia Maryam lah. Kisah Nabi Isa. Saya minta tuan-tuan tambah tuan-tuan. Dia bukan dekat nota tu saya bagi sampai ayat 86 saja kan. Sebenarnya 87 sampai 88 kisah Nabi Yunus tuan-tuan tulis. Lepas tu ayat nombor 89 sampai 90 Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Lepas tu ayat 1 kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Betul tak? Ada 17 para Nabi. Saya salah kira. Musa, Ibrahim, Lut, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayub. Siapa lagi? Ismail, Idris, Zulkifli, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ke saya tersalah? Ataupun nanti saya tengok balik ya. Takut saya tersalah ya, dalam saya mencatat. Maafkan saya tuan-tuan. Okey. Kita dapati dekat sini 17 Nabi. Nanti saya betulkan balik sekejap ya. Sepuluh, 11, 12, 13, 14. Ada. Kalau baca dekat sini, maafkan saya. Mungkin kita kena betulkan sikit fakta ni. 14. Tak saja betul 14. Cuba tu tak kira. Betul tak 14 para Nabi? Nanti tuan-tuan, juzuk 17 ni nanti saya akan kita keluarkan nota yang ada dekat drive Google tu. Nanti kita betulkan, kita update balik dalam tu. Nanti tuan-tuan boleh dapatkan yang terbaru setelah saya buat pengeditan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Okey, kita dah selesai tentang ayat-ayat. Maknanya segmen ayat begini. Maknanya kita dah jumpa bahawasanya
Bahagian yang kedua ni, ayat 48 sampai 99, 91, maknanya bermula daripada kisah Nabi Musa dan dia berakhir dengan kisah Nabi Isa dan emaknya Maryam, iaitu pada bahagian yang kedua. Kan? Tapi bahagian yang kedua ni, kita bukan nak cerita sekadar para rasul, tapi apa dakwah yang mereka bawa dan kesatuan. Kesatuan ni bermaksud apa? Persamaan. Kita boleh letak dengan nama lain, istilah lain, persamaan. Okey, persamaan ataupun kesatuan dakwah yang dibawa oleh para rasul ini. Bermula daripada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampailah kepada kisah Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Okey, saya sebut tadi, bahagian yang kedua inilah yang menjadi sebagai nama surah, iaitu surah Al-Anbiya. Okey, dari ramai-ramai para nabi tadi, nabi apa yang ayat dia paling panjang sekali? Adalah kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim ada 21 ayat. Okey. Dan daripada jumlah banyaknya ayat di sini, kenapa Nabi Ibrahim ayatnya banyak? Menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim itu, kita tahu dia digelar sebagai apa? Bapa para nabi. Bapa bagi segala para nabi. Dia digelar sebagai bapa bagi segala para nabi. Sebab apa? Daripada silsilah keturunan Nabi Allah Ibrahim muncul banyak rasul. Sebab tu kisah dia ayat yang paling banyak, 21 ayat. Ya, okey. Itu di antara jawapan kenapa kisah Nabi Ibrahim ini ayatnya lebih panjang berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Okay. Kemudian tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan penutup bagi surah Al-Anbiya juzuk yang ke-17 ini, ayat 92 sampai ayat nombor 112. Allah menyebutkan tentang apa? Okey. Allah menyebutkan kita begini. Setelah Allah sebutkan nabi-nabi tadi itu kan, masih ada lagi manusia yang menolak dakwah yang dibawa oleh para nabi itu. Lalu Allah menerangkan apa kesan dia, apa akibatnya jika menolak cerita-cerita Rasul tu, yang mereka semua datang membawa misi yang sama. Lepas tu Allah ambil sedikit ayat cerita tentang perihal hari kiamat dan Allah tutup dengan menerangkan apa tujuan diutuskan para nabi. Ini seperti memberikan apa? Kesimpulan kepada nama surah tu kan. Surah tu kan Al-Anbiya, para nabi. Tapi para nabi itu bukan semata-mata disebutkan, tapi ada sebab dia. Jadi kita dapati penutup surah Al-Anbiya ni, dia seperti mengukuhkan pembukaan. Kita ingat tak pembukaan pasal apa? Surah Al-Anbiya pasal kiamat kan? Maka ditutup pun ada kaitan dengan qiyamah. Okey. Jadi kalau kita nak tengok ayat dia dengan lebih lanjut, kita kena tengok ayat 92 sampai ayat nombor 112. Okey, kita tengok ayat 92 sampai 112. Cuma dalam nota ni saya tidak menyenaraikan 92 tu apa sampai 112. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh nanti tengok kembali ayat-ayatnya satu persatu. Okey. Kita tutup surah Al-Anbiya ini, perbincangan tentang segmen-segmen ayatnya, dengan kita sama-sama menyenaraikan apakah tujuan surah Al-Anbiya ini.
daripada kita bincang nama surah tadi Al-Anbiya, lepas tu kita jumpa dekat bahagian 2 tadi, Nabi yang kita jumpa tadi, maka disimpulkan bahawa 112 ayat surah Al-Anbiya ini Allah nak menjelaskan tentang bagaimanakah dakwah yang dibawa oleh para nabi ini. Okay. Semua nabi-nabi tadi itu, daripada kisah Musa sampai kepada kisah Nabi Isa alaihissalam, mereka ini ada persamaan. Mereka ada kesatuan dalam dakwah, iaitu mengajak manusia kepada mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Jadi, kisah para nabi itu bukan sekadar Allah Ta'ala nak sebutkan kisah Musa, kisah Ibrahim, tak. Tapi, dia punya hujungnya adalah siapa pun nabi yang Allah hantar, mereka akan membawa satu misi yang sama, iaitu mengajak umat-umat manusia kepada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dalam masa yang sama, mereka mengingatkan tentang hari akhirat. Jadi kata kunci dia, kalau kita tengok dekat sini, ada kisah para nabi dan kaitan dengan dakwahnya tentang keesaan Allah dan juga hari akhirat. Okay. Tiga-tiga ni ada kaitan tak dengan surah Makkiyah kita sebut tadi, cerita pasal kerasulan, cerita tentang ketuhanan, cerita tentang hari akhirat. Okay. Jadi itulah surah Al-Anbiya. Okay. Kalau kita dah jelas, mari kita masuk kepada satu lagi surah, surah Haji. Okay, surah Haji. Okay. Okay, saya terlupa kejap satu lagi. Hampir terlupa sebenarnya. Okey, surah yang paling banyak yang menyebut tentang alihatan, Tuhan ni, kita boleh jumpa dekat senarai ayat yang telah pun saya senaraikanlah, 21, 22, 24, 23 dan 49 yang ada kaitan dengan penyebutan tentang ketuhanan. Alihatun. Nanti kita boleh lihat pada ayat-ayat yang telah disenaraikan. Baik, kita masuk turun kepada surah Al-Hajj. Okey. Sebelum kita pergi kepada segmen surah Al-Hajj, saya nak ubah pendekatan. Kalau tadi surah Al-Anbiya, kita cerita dulu segmen dia apa. Lepas tu baru last kali kita bincang tentang tujuan surah Al-Anbiya. Tapi kali ini saya nak mulakan dulu dengan menceritakan tujuan surah Al-Hajj itu apa. Kemudian baru kita bincang kepada segmen ayat-ayatnya. Okey. Surah Al-Hajj, kalau sebut Al-Hajj, semua orang tahulah tentang ibadat haji. Okey. Tetapi surah Al-Hajj ini yang kita tahu dia ada lebih kurang dalam 78 ayat, sebenarnya nak fokus tentang apa? Tujuan besar dia nak memberi tumpuan kepada apa? Maka kita lihat di sini. Kita lihat tujuan surah Al-Hajj. Okey. Surah ibadah haji ni, okey, ingat kata kunci dia ibadah haji lah, sebab surah haji. Kalau Anbiya tadi para nabi. Okey, ini haji. Okey, kenapa dengan haji? Ibadat haji ni sebenarnya, kalau kita lihat falsafah dia, lepas tu kalau kita tengok orang yang datang menunaikan ibadat haji tu, tuan-tuan, sebenarnya daripada ibadat haji ni telah menampakkan lagi akan keagungan dan keesaan Allah. Dekat sini. Menampakkan keagungan dan keesaan Allah. Ingat, dia daripada ibadat haji. Sebab surah tu surah ibadat haji. Maknanya ibadat haji ni dengan ramai orang kan datang daripada pelbagai negara, daripada Asia ada, daripada Eropah ada, daripada Afrika ada, daripada pelbagai benua kan. Semua sekali datang
Datang ke mana? Mereka datang dengan satu tujuan. Betul tak? Pelbagai warna kulit. Betul. Mereka datang menghadap siapa? Mereka datang untuk tawaf satu tempat yang sama, iaitu Baitullah. Betul. Mereka buat ibadat sa'i. Mereka buat ibadat apa? Mereka buat ibadat melontar jamrah. Mereka bermalam di Padang Arafah. Ramai. Kan berhimpit-himpit dalam satu tujuan. Itulah sebenarnya daripada surah ibadat haji ni. Kalau kita lihat, oh ibadat haji ni, semua orang pergi niatnya kenapa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Semua orang pergi tujuannya satu je, iaitu Allah. Daripada tujuan yang satu ni, menunjukkan bahawasanya itulah kehebatan Allah, itulah keagungan Allah yang Allah nak paparkan dengan ibadat haji. Lepas tu ibadat haji ni pula, kita tengok, oh ramainya orang. Itulah sebenarnya ada gambaran kepada dahsyatnya hari kiamat. Terjelas? Kan? Kalau kita nak tengok macam mana padang mahsyar, kita boleh tengok bagaimana orang berkumpul di padang Arafah contohnya. Betul tak? Sama semua orang. Tak ada pakaian yang berbeza. Kaya ke, miskin ke, warna kulit berbeza ke, semua pergi kepada Tuhan yang satu. Dan mereka berkumpul beramai-ramai seperti mana keadaan di padang mahsyar. Okay. Kalau tuan-tuan fikir sejenak kan, ada kaitan dengan surah Al-Anbiya tadi. Ingat tak ada kaitan dengan surah Al-Anbiya kan? Kalau kita baca surah Al-Anbiya tadi, oh para nabi ni, dia ingatkan tentang hari akhirat. Jadi, apa contoh gambaran hari akhirat tu? Kita boleh nampak dia pada surah sebelah dia, iaitu surah haji, ibadat haji, ibadat haji. Okey. Kita jelas tentang surah Al-Hajj, surah ibadat haji. Okey. Kalau kita dah jelas tentang tujuan surah ibadat haji, maka mari kita lihat kepada segmen-segmen ayatnya. Okey. Segmen ayat bagi surah Al-Hajj, kita guna pendekatan yang sama seperti surah Al-Anbiya, ada pembuka dan ada juga bahagian penutup. Okey. Bahagian pembuka, kita tengok ya, nanti kita akan lihat kesinambungan antara pembuka dan penutup. Kalau kita tengok dekat pembukaan surah haji, kita ambil dua ayat yang pertama, Allah menyebutkan tentang, bayangkan ya, tuan-tuan, ini surah ibadat haji tau. Mesti kita akan ingat, mesti cerita pasal ibadat haji. Betul, surah ini memang ada cerita tentang ibadat haji. Tetapi surah ini juga dipenuhi dengan hari kiamat. Kalau tuan-tuan tengok ya, surah haji ni, surah ibadat haji ni, ayat ibadat haji, nanti kita akan jumpa dekat bahagian ni. Kita akan jumpa dekat bahagian nombor 2. Dekat sini kita akan jumpa ibadat haji. Bayangkan, ayat 1 sampai ayat nombor lebih kurang dekat sampai ayat nombor 25, Allah tak cerita lagi pasal ibadat haji. Tapi ni surah ibadat haji ni sepatutnya istilah pasal haji. Betul, memang dia cerita pasal ibadat haji tu. Tetapi permulaan 25 ayat yang pertama, kita nak tahu Allah sebut tentang apa? Allah sebut tentang kiamat. Kan? Kita fikir, ni surah ibadat haji. Tapi kenapa mula-mula sebut tentang kiamat? Dan mula-mula lagi pun Allah dah minta kita takut. Sebab tu Allah pesan kita supaya bertakwa. Supaya kita ada perasaan takut kepada apa? Kepada kedahsyatan hari kiamat tu. Okey, mari saya tunjukkan tuan-tuan dahsyatnya hari kiamat dalam surah ibadat haji ni.
Kita lihat pada ayat nombor 1, Allah dah kata dah, antara kedahsyatan kiamat ni adalah berlakunya kegoncangan hari kiamat, zalzalatas sa'ah. Allah kata kegoncangan hari kiamat ni suatu perkara yang sangat agung. Kalau orang sekarang duk bincang tentang bumi Turki yang gempa bumi kan, mati kata-kata beribu-ribu, 4,000 orang lebih mati, betul tak? Itu pun kita dah kata dahsyatnya. Tapi sebenarnya ada lagi yang paling dahsyat sekali apabila berlakunya kegoncangan pada hari kiamat. Lepas tu, hebatnya kegoncangan hari kiamat tu, tengok ayat nombor 2. Kalau ada ibu yang sedang susukan anak dia, dia tinggal anak dia. Dia tak pedulilah anak dia yang disusukan. Kalau yang sedang mengandung, hamil mengandung, gugur kandungan tu. Dalam masa tu, tuan-tuan, manusia akan berada dalam keadaan yang sangat mabuk. Tak tahu nak buat apa, tak tentu hala ni. Sedangkan kita tak mabuk. Dahsyatnya kegoncangan hari kiamat. Tapi kita mesti bertanya-tanya, kenapa dengan apa kaitan tentang dahsyatnya kegoncangan hari kiamat ni dengan ibadat haji? Tadi kita dah sebut dah tujuan surah. Lepas tu saya mulakan dulu dengan tujuan surah. Walaupun surah tu ibadat haji, tapi ibadat haji yang menggambarkan itulah hari kiamat macam mana. Berkumpul, beramai-ramai, semua pergi kepada tujuan yang satu je. Allah. Menyeruan Allah. Macam itulah hari kiamat. Siapa pun kita, darjat kita apa pun, kita akan pergi bertemu dengan Tuhan yang sama. Itulah surah ibadat haji. Okey. Kemudian, kalau kita masuk pada ayat 3 sampai 24, kita letakkan dia jadi bahagian nombor 1, kemudian ayat 3 sampai 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang jenis-jenis manusia. Ada kaitan tak dengan hari kiamat? Ada kaitan. Ada kat sini Allah sebut tentang perihal keadaan manusia. Ada yang beriman, ada yang tak beriman, ada yang ikut perkara batil tanpa mengetahui mana yang benar. Ini Allah menyebut perihal keadaan manusia. Kita boleh tengok bermula ayat 3 sampai 24. Kemudian bukan sekadar Allah menyebut keadaan manusia. Allah juga menyatakan apa? Allah menyatakan dekat ayat ni adalah apa balasan dia. Ni. Maksudnya bukan sekadar Allah menyebut okey manusia ni ada yang ikut kebenaran, ada yang tolak kebenaran, ada yang beriman dengan Quran macam ni, ada yang tak beriman. Okey, Allah juga menerangkan apa balasan untuk manusia-manusia ini. Itu dia punya trigger dia. Ayat 3 sampai ayat nombor 20-24. Okey, bagi surah Al-Hajj. Okey, selesai tuan-tuan. Okay. Kita lihat kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua inilah seperti yang saya katakan tadi pada peringkat awal. Dekat bahagian kedua lah baru nak masuk cerita tentang ibadah haji. Jadi kalau nak tengok di manakah penyebutan tentang Al-Hajj, haji, tentu akan jumpa ia pada kumpulan ayat 25 sehinggalah ayat nombor 48. Baru kita akan jumpa tentang nama Al-Hajj. Okey. Ayat 25 sampai 48 ni kita ringkaskan ia dengan kita membuat rumusan. Ayat ini sebenarnya Allah nak memberikan tumpuan kepada apa? Menta'zimkan, iaitu mengagungkan syiar Allah. Di antaranya syiar Allah ini adalah apa? Iaitu ibadat haji dan kawasan-kawasan sekeliling untuk ibadat-ibadat haji itu. Itu boleh jumpa pada ayat 25 sampai ayat nombor 48. Okay, so dekat sini kita akan jumpa tentang ibadat haji. Okey, saya ada nukilkan dalam nota tu
contoh ayatnya. Okay, mari kita lihat. Okay. Kerana daripada contoh ayat itu nanti kita akan dapat perkaitan apa kaitan ibadat haji dengan mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah. Okay, kita lihat ayat dia. Okay, saya ambillah bermula ayat nombor 26. Okay, ayat 26 Allah menyebut tentang Nabi Ibrahim. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata, Allah berfirman yang bermaksud. Dan ingatkanlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Ibrahim tempat Kaabah untuk dia bina. Maka Allah tentukan dekat mana Kaabah Ibrahim akan dirikan. Kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku dan bersihkanlah rumahku bagi orang yang bertawaf, orang yang berdiri dan orang yang rukuk serta orang yang sujud. Ini semua dalam bentuk-bentuk orang buat ibadat di Kaabah. Tapi dekat sini, apa kaitan Kaabah dengan apa pesanan Allah tentang janganlah engkau sekutukan? Kita kan tahu kan, apabila kita tawaf, kita buat ibadat haji, semua orang akan tujuan utamanya adalah Allah. Tujuan utamanya Allah itulah yang merujuk kepada mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Okay, so Kaabah tu pun termasuk dalam masyair, benda-benda tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Okay, kemudian, tapi ayat ni tak jumpa lagi ibadat haji ni. Kita kena baca ayat berikutnya 27. Baru kita jumpa. Lepas siap Kaabah tu untuk dibina, baru Allah kata wa azzin fin nasi bil haji, dan serulah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Okey. Yang mana ibadat haji itu kata Allah ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Yang mereka akan datang ke Kaabah yang telah dibina itu dengan berjalan kaki, ada yang menunggang naik kenderaan dan yang kenderaan unta yang kurus dan datangnya dari pelbagai jalan serut rantau yang jauh. Maksudnya kan zaman dulu kan orang datang masuk ke Mekah dalam keadaan ada yang berjalan kaki, ada naik kenderaan dengan naik unta. Tapi daripada ibadat ini kita dapati apabila buat ibadat haji semuanya ikhlas semata-mata terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau nak cari di mana nama surah itu, dia sudah berada pada ayat yang ke-27 perkataan bil haji. Okay, ibadat haji. Okay. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan sikit lagi. Kita ambillah ayat yang berikutnya, ayat 49 sampai 60. Okey, ayat 9 sampai 60 ini Allah membawa kita semua kepada mengukuhkan lagi maklumat tentang ni sebenarnya adalah cerita tentang Rasul, fokusnya. Nabi SAW. Kenapa Allah kaitkan dengan isu tujuan Allah hantar Nabi SAW? Lepas tu Allah nak cerita tentang macam mana manusia tu memberikan respon setelah dihantarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada ayat 49 sampai ayat nombor 60. Okay, tapi fokus besarnya tentang apa? Rasul. Okay, apa tujuan Allah hantar Rasul tu? Dan macam mana manusia itu menyambut, memberikan maklum balas, mereka bertindak setelah Allah menghantarkan Rasul. Okay. Kemudian, barulah kita masuk kepada ayat nombor 61 sampai ayat 76. Ayat 61 sampai 76 ni, sebenarnya ini cerita tentang Allah. Cerita tentang ketuhanan, yang mana dalam ayat 61 sampai 76 ni, Allah mengemukakan faktor-faktor menyebabkan manusia memang perlu menyerahkan diri kepada Allah.
Maksudnya manusia perlu tunduk kepada Allah. So ada berapa faktor dia. Itu dijelaskan pada ayat 61 sampai ayat nombor 76. Antara faktor lah, kalau lah nak tengok apa faktor dia yang menunjukkan bahawasanya Allah ni memang layak untuk kita tunduk pada dia, patuh pada dia. Kalau tuan tengok dekat ayat nombor contoh 61 sampai ayat nombor 66, Allah bawa contoh penciptaan dia, kauniat dia. Allah buat cerita tentang apa yang ada pada alam ini. Kita tengok pada ayat nombor 61 sampai ayat nombor 66. Kita akan dapati ayat-ayat itu sebenarnya adalah ayat yang menunjukkan bahawa tidak ada dah jalan lain melainkan manusia itu kena tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, tuan-tuan dan puan, rahimani rahimakumullah, jelas. Okey, lepas tu antara faktor lain lah, kan, kalau kita tengoklah, kita ambil lah faktor ayat 69. Kalau kita ambil ayat 69 sampai ayat nombor 70, ini cerita tentang keluasan ilmu Allah. Kerana luasnya ilmu Allah inilah, pengetahuan Allah inilah, maka itulah di antara faktor mengapa kita perlu tunduk kepada Allah. Ilmu Allah. Okey, jelas dekat sini. Lepas tu kalau nak tahu lagi pecahan ayat lain, memang disebabkan kelemahan kita sebagai manusia, itulah di antara faktor lain menyebabkan kita memang tidak ada jalan lain melainkan kena tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu antara nampak manusia semua tunduk adalah pada ibadat haji. Kan? Ibadat haji. Panas ke, terpaksa belajar duit banyak ke, kan, kita kena korban juga untuk menyahut seruan Allah. So pada ibadat haji itu sebenarnya adalah ibadat yang menunjukkan kepada apa? Kepada ketundukan kita kepada perintah Allah. Maka kumpulan ayat 61 sampai 76 ni lah menunjukkan faktor-faktor mengapa kita perlu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita masuk kepada penutup bagi surah Hajj ini, Allah kembali mengingatkan tentang apa? Perintah menyerah diri kepada Allah. Dia dah masuk dah penutup, dia kukuhkan apa yang dibincangkan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Kenapa kena menyerah diri kepada Allah? Kerana Allah ni adalah sebaik-baik pelindung, dan dialah yang akan memberi dia sebaik-baik pelindung dan pemberi perlindungan dan pertolongan, ya. Sebaik-baik pelindung dan pemberi pertolongan pun boleh tambah. Pemberi perlindungan, pemberi pertolongan. Okey. Jadi kita tengok dekat ayat last dia. Saya ada letakkan ayat nombor 77 sampai 78. Kita tengok. Ayat ini memang Allah suruh kita tunduk. Tunduknya macam mana? Ada sujud sejadah antaranya. Tengok Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu rki'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah kata, wahai semua orang yang beriman, rukuklah. Kan rukuk ni simbolik kepada tunduk. Sujudlah dan beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu, dan lakukanlah amal-amal kebaikan, semoga kamu berjaya nanti di hari akhirat. Ayat ni menyebut semoga kamu berjaya, sama tak macam ayat yang pertama yang Allah cerita tentang dahsyatnya hari kiamat tu. Ada keserasian, kan. Pembuka kata nanti hari gegaran gocangan kiamat ni kan sangat dahsyat, orang yang susukan anaknya, dia biarkan anak dia dan lain-lain kan. Lepas tu Allah tutup hujungnya juga surah Al-Ahzab ini tentang hari kiamat. Tapi kenapa suruh beriman, rukuk, sujud? Perkaitan dia adalah kalau nak selamat pada hari goncangan itu, waktu Allah nak jadikan kiamat, Allah bangkitkan kita dekat hari kiamat, jawapan dia adalah masa hidup rukuk, sujud, ibadat hanya kepada Allah. Dan ayat 78 ni saya ambil hujung sekali daripada ayat nombor 78. Dia ada ayat lagi depan dia, tapi saya ambil yang hujung.
Allah menyebut apa yang kita kena buat lagi. Fa'aqimus salah, kerjakanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, wa'tasimu billahi wa maulakum, berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Kenapa? Allah itu fa ni'mal maula, dialah pelindung kamu, wa maulakum, dia pelindung kamu. Fa ni'mal maula, dan dialah sebaik-baik pelindung, wa ni'man nathir, dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Okay, ada kaitan tak ayat yang hujung ini dengan pembuka tadi? Ada perkaitan. Allah dia yang boleh tolong kita, yang boleh lindung kita ketika kita berada pada hari akhirat. Kalau kita gabung dengan surah Anbiya tadi, Allah lah pelindung kita yang boleh melindungi kita daripada hari penghitungan amal. Tapi nak kena buat apa? Buat dia itu nampak jelas pada ibadat haji. Bukan sekadar pada ibadat haji. Sujud tadi, solat tadi, rukuk tadi, zakat, berpegang teguh pada jalan Allah SWT. Yang paling besar sekali adalah apa? Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Jadi, moga-moga tuan-tuan dapat menggabungkan antara tujuan surah Al-Hajj dengan tujuan surah Al-Anbiya tadi. Dan juzuk 17 ni, apa agak-agaknya yang tuan-tuan boleh, maksudnya apa yang tuan-tuan boleh buat kesimpulan daripada juzuk 17 tu? Ambil surah Al-Anbiya dan digabung dengan surah Haji tadi. So macam mana nak simpulkan dia? Agak-agak boleh tak tuan-tuan memberikan pandangan? So macam mana nak himpunkan dia? Juzuk 17 ni kita nak letak apa? Kita kata apa dia punya intisari dia? Juzuk 17. Sebenarnya dia ada kaitan kan dengan kedua-duanya. Kalau kita belajar juzuk yang ke-16 lain. Ini adalah juzuk yang ke-17. So mudah je sebenarnya. Tak susah kan? Moga-moga tuan-tuan dapat ingat juzuk 17 ni dia menyebut tentang apa? Ingat para Nabi, lepas tu ingat tentang apa tadi? Ingat tentang keesaan Allah. Dia tuan-tuan mudah je ingat. Semua surah ni semua bawa pada Isa Allah. Mudah je. Itu paling utama sekali. Itu memang tak ditinggalkan. Tetapi nampak jelas lagi dekat surah Anbiya ni kiamat, dan juga dalam surah Hajj pun pasal kiamat. Kiamat tu macam mana gambaran dia nampak pada ibadat haji. Kan? Jadi kesimpulan dia adalah ambillah daripada kisah para nabi tadi. Maksudnya kalau kita nak selamat di hari akhirat, kalau kita nak jadikan Allah tu sebagai pelindung kita, kalau kita nak jadikan Allah ni adalah sebagai penolong kita di hari akhirat, yang akhirat itu boleh nampak dizahirkan pada bentuk ibadat haji tadi, maka kita kena apa? Al-istislam. Kita kena tunduk dan kita kena patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan apa cara nak patuh dan tunduk tu? Kita boleh kaitkan juga dengan mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk mengisahkan Allah ini adalah dengan bentuk amal-amal soleh tadi, seperti yang kita senaraikan. Moga-moga tuan-tuan jelas bagi juzuk yang ke-17 yang kita pelajari pada malam ini. Ini sebenarnya adalah sekadar sesi untuk kita mengulang kaji kerana kita dah nak masuk bulan Ramadan, dah tak lama lagi. InsyaAllah esok malam kita kena lanjutkan kepada juzuk yang ke-18. Kerana waktu kita sudah agak suntuk, jadi kita kena pastikan dengan usaha kita ini, kita mohon pada Allah, semoga kita sempat menghabiskan surah Ramadan, ulang kaji sampai juzuk yang ke-30. Itu saja tuan-tuan yang mampu saya sampaikan.
Ini pun dah masa dah ambil dekat 1 jam 15 minit. Moga-moga Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada tuan dan perempuan. Allah menambahkan kefahaman kita, Allah mengingatkan kita kembali apa yang pernah kita ketahui sebelum ini kita pelajari tentang juzuk-juzuk di dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga hidup kita semakin terpandu. Kita tahu dah kita nak bawa ke mana hidup kita dengan kita memahami setiap tujuan bagi surah-surah yang berada dalam setiap juzuk. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bagi kepada tuan-tuan nanti nota baru ya, saya akan update nanti insya-Allah. Baik. Allah Ustaz.